Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang pendengar muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah, maka dipertemukan juga kita walaupun tidak bersemuka, tapi kita bertemu di alam maya, kita bertemu di atas talian, bertemu secara online. Mudah-mudahan usaha kita ini dikira sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dapat keberuntungan daripada usaha kita yang sedikit ini pada hari kita ditontonkan dengan setiap apa yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini, iaitu pada hari mahsyar. Kita tujuan kita ataupun maksud kita menubuhkan grup ini, grup kuliah tafsir dan hadis ini, tidak lain, paling utama sekali tujuan penubuhan ini adalah untuk sama-sama kita mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu niat kita, itu tujuan kita, supaya Allah redha dengan setiap apa yang kita usahakan, supaya Allah redha dengan semua amal ibadah kita. Dan kita telah bersetuju untuk kita menggunakan kitab yang telah dibrailkan dan telah diedarkan kepada ramai daripada kalangan kita, iaitu kitab Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Kitab yang kita gunakan ini, kitab Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ini, kitab yang cukup masyhur lah, cukup popular di tanah air kita ini khususnya, yang telah dicetak sebanyak 22 kali kalau tak silap saya, ulang cetak. Dia biasanya kalau buku-buku ni kalau best seller, kalau laku, istilah kita laku keras. Istilah sekarang orang kata laku keras, maknanya laku benar. Biasanya kalau satu buku tu, sesebuah karya tu kalau diterima baik, maka permintaan tinggi, maka diulang cetak lah. Diulang cetak berkali-kali. Tapi Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni yang luar biasanya, dia permintaan yang sangat tinggi dan dia telah diulang cetak bukan 5 kali, bukan 8 kali, bukan 10 kali, bukan 15 kali, bukan 20 kali, bahkan 22 kali telah diulang cetak. Itu maknanya menunjukkan kepada kita bahawa kitab yang kita guna ni adalah kitab yang cukup masyhur dan telah dibaca sejak berzaman. Kitab ni kalau kita kira umur kitab ni sebaya dengan umur saya. Dia dicetak pertama kali dicetak pada tahun 1980, iaitu tahun kelahiran saya. Saya umur 41 tahun tahun ni, Sweet 41. Ini cetakan yang ke-22, iaitu cetakan yang pada tahun 2013 tu, cetakan yang ke-22. Kalau diulang lagi lepas tu saya tak tahulah. Mungkin diulang lagi cetakan yang ke-23, ke-24, wallahu a'lam.
Tapi kitab ni pertama kali dicetak pada tahun 1980 dan inilah tafsir ataupun terjemahan Al-Quran pertama yang diusahakan oleh Jabatan Agama Islam. Dulu dikenali sebagai bahagian hal ehwal Islam lah, dipanggil BAHIS, Jabatan Perdana Menteri. Sekarang dikenali sebagai Jabatan Kemajuan Islam, JAKIM. Okey. Kitab ini, terjemahan Al-Quran Pimpinan Ar-Rahman ini telah ditulis oleh seorang ulama yang berketurunan Arab Yaman, keturunan Arab Yaman. Bapanya yang merupakan seorang ulama, iaitu Syekh Muhammad Basmih, merupakan seorang yang lahir dari negara Yaman, berasal dari negara Yaman. Manakala ibu Syekh ni lahir di Mekah, lahir di tanah Arab, di negeri Mekah, negeri Saudi. Kemudian dia berhijrah, Syekh Abdullah bin Muhammad Basmih ni, dia telah berhijrah ke tanah Melayu kita ni ketika umur dia 12 tahun. Kalau mengikut catatan sejarahnya lah, dia hijrah ke tanah Melayu ni ketika umur dia 12 tahun. Dia lahir di tanah Arab, kemudian dia datang ke tanah Melayu ni, datang ke Malaysia ni tahun 1927. Dia lahir tahun 1913. Dia datang pada tahun 1927. Daripada tahun 1927 itulah dia menetap di tanah Melayu kita, di Malaysia ni, dan dia dibesarkan di Malaysia sehingga dia fasih bertutur dalam bahasa Melayu, dan dia gigih menyampaikan dakwah di samping belajar daripada ayahnya dan daripada beberapa ulama yang terkemuka. Dan itu yang mendorong beliau untuk memberi sumbangan. Dia datang dari luar. Siapa? Sebagai tamu negara kita. Tak ada tak ni. Tamu yang datang membawa keberkatan ilmu daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita biasa dengar, selain daripada tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni, antara karya yang masyhur juga iaitu kitab Mustika Hadis. Kitab Mustika Hadis tu cukup popular lah. Mustika Hadis itu adalah salah satu daripada karya Syekh Abdullah bin Muhammad Basmih. Banyak lagi lah selain daripada kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman, selain daripada Mustika Hadis, dia juga pernah menulis buku-buku panduan mengurus jenazah, sejarah hidup Siti Aisyah, sejarah hidup Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan beberapa buku yang lain. Syekh Abdullah bin Muhammad Basmih telah kembali ke rahmatullah pada tahun 1996, iaitu ketika dia berusia kurang lebih 83 tahun. 83 tahun. Ketika dia meninggal dunia tahun 1996, dia berumur 83 tahun. Walaupun dia telah kembali ke rahmatullah, tapi tulisan dia, sumbangan dia terus diguna, terus dipakai, terus dibaca berulang-ulang kali, terus dipelajari sampailah ke hari ini. Bahkan Allah Ta'ala pilih tulisan dia, karya dia ni Allah Ta'ala pilih untuk diangkatkan menjadi satu versi yang tak banyak lagi kitab-kitab yang dijadikan braille selain daripada Pimpinan Ar-Rahman ni. Jadi tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni salah satu daripada kitab yang telah dibraillekan. Itu maknanya special tu. Tadi sekejap. Saya ada nampak tadi ada mesej masuk, tapi saya tak nampak dah. Okey, tak apa. Siapa yang tulis mesej tu nanti mungkin di hujung nanti dia boleh tulis semula. Oh okey, saya nampak dah. Ada lagi ke kitab Mustika Hadis tu dalam format Microsoft Word? Okey. Wallahu a'lam.
saya tak pasti format apa yang ada sekarang, tapi kitab Mustikah Hadis tu masih diguna pakai dan diajar di seluruh tanah air kita, di masjid dan di surau sampai ke hari ini dalam bentuk kitab yang bercetak lah. Kalau dalam format Microsoft Word tu saya tak pasti, wallahu a'lam. Mungkin kita boleh tanya di JAKIM jika mereka ada menyimpannya. Kalau ada mungkin satu usaha untuk nak braillekan ke, wallahu alam, itu kita fikirkan kemudian lah. Baik. Kitab Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni saya sendiri belajar kitab ni tahun 1994. Masa tu Syekh Abdullah ni masih hidup lagi. Masa saya belajar tu Syekh Abdullah ni masih hidup lagi, tapi saya tak sempat untuk belajar Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni secara terus dengan pengarang dia. Tak sempat. Kalau tidak saya dapat sanad pendek tu. Maknanya saya belajar daripada pengarang kitab sendiri. Tapi Allah tak rezekikan saya. Masa tu ada beberapa halangan. Saya belajar daripada orang yang belajar dengan dia. Maksudnya rantaian sanad tu saya belajar daripada seorang guru yang guru saya itu belajar dengan dia. Dan pada malam ini kita akan mula membaca kitab Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Mudah-mudahan usaha kita ini Allah Subhanahu Wa Taala redha, Allah Subhanahu terima dan jadi sebab untuk kita semakin dekat, semakin faham dengan Al-Quran yang kita baca. Sebab tu kita telah putuskan untuk memulakan kuliah kita dengan membaca surah Al-Fatihah, iaitu surah yang paling hampir dengan kita, surah yang paling dekat dengan kita. Tidak adalah surah yang paling kita banyak kali baca lebih daripada surah Fatihah. Satu hari kita baca surah Fatihah ni tak kurang daripada 17 kali tu wajib. Solat fardu kan 17 rakaat. Setiap rakaat kita akan baca surah Fatihah. Tambah lagi dengan solat sunat, tambah lagi dengan kita baca tahlil ke, kita hadir majlis-majlis yang formal dan sebagainya. Maknanya kita baca Fatihah ni satu hari mungkin lebih 20 kali lah, mungkin 30 kali, mungkin 40 kali. Okey, baik. Okey, cuba rujuk masing-masing yang ada kitab Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni. Cuba rujuk Muqaddimah Surah Al-Fatihah. Muqaddimah Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Kata pengarang rahimahullah, surah ini dinamakan Al-Fatihah yang bermaksud pembuka. Fatih maksudnya pembuka, ataupun boleh juga diterjemah sebagai pemula. Sesuatu yang memulakan atau sesuatu yang membukakan, itu disebut sebagai Fatih. Al-Fatihah artinya surah yang menjadi permulaan bagi Al-Quran, atau surah yang membuka surah-surah Al-Quran yang lain. Ia juga dinamakan Ummul Quran, maksudnya ibu Al-Quran. Dinamakan juga Ummul Kitab, yang bermaksud ibu kepada kitab-kitab suci, kerana mengandungi secara ringkas dasar-dasar yang kerananya Al-Quran diturunkan untuk menerangkannya satu persatu. Dalam surah Fatihah ni
ada mengandungi dasar-dasar yang menyebabkan Al-Quran diturunkan. Maknanya dalam kata lain, surah Al-Fatihah ini adalah intipati kepada keseluruhan Al-Quran. Dalam 7 ayat mengandungi segala dasar yang terkandung dalam 30 juzuk Al-Quran ataupun 114 surah ataupun 6236 ayat. Ya. Okay. Sebelum tu saya minta seorang mungkin Ali ke ataupun Cikgu Mat, siapa-siapa yang ada salinan kitab, saya nak pastikan muqaddimah surah Fatihah ni sama tak macam yang saya baca. Sesiapa yang ada salinan kitab, boleh buka mic sekejap. Ya Ustaz, Alhamdulillah. Setakat ni saya dengar Ustaz baca sama dengan apa yang kami ada. Okey, terima kasih. Nombor macam tu juga dia ada nombor. Kan saya baca tadi sampai situ. Diturunkan untuk menerangkannya satu persatu, iaitu kemudian ada nombor 1, menetapkan wujudnya Allah Azza wa Jalla, sama Ya. Sama, okay, sama. Terima kasih. Okey, terus. Nombor 1 ni maksudnya ayat yang pertama. Tadi penulis bagi tahu kita bahawa dalam Fatihah yang mengandungi 7 ayat ni, dia ada 7 dasar. Jadi sekarang kita nak tengok satu persatu apakah dasar yang terkandung dalam surah Fatihah ni. Tengok. Ayat yang pertama menerangkan kepada kita ataupun menetapkan kepada kita tentang kewujudan Allah. Pengarang kata menetapkan wujudnya Allah Azza wa Jalla yang mencipta seluruh alam, sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ayat pertama surah Fatihah ni, ini adalah dasar pertama yang wajib kita semua manusia meyakini bahawa adanya Tuhan yang mencipta alam. Kecualilah manusia yang mengaku ataupun dia mengatakan diri dia ateis. Dia kata dia tak ada Tuhan. Tapi sebenarnya hakikatnya naluri kecil setiap manusia itu dia mengakui bahawa adanya Tuhan. Di mulut ataupun di lidah mungkin dia menafikan. Dia kata tak ada, saya tak ada Tuhan. Sebenarnya orang-orang, menurut kajian, orang-orang yang mengatakan dirinya ateis, orang-orang yang menafi bahawa keberadaan Tuhan itu, sebenarnya mereka adalah kelompok manusia yang tak mahu hidupnya dikongkong. Dia tak mahu hidup dia terikat dengan sesuatu peraturan. Maksudnya mereka adalah kelompok manusia yang nak bebas, tak nak ada peraturan dalam hidup. Sebab tu dia declare, dia isytihar diri dia sebagai ateis. Bukan kerana dia anggap tak ada Tuhan sebenarnya. Dia mesti tahu Tuhan ada. Manusia ni walaupun dia jahil, walaupun dia tak ada agama, walaupun tak ada ilmu, tapi mesti dalam hati sanubari dia, jiwa dia, mesti dia mengakui bahawa ada kuasa yang menciptakannya. Jadi ayat pertama surah Fatihah ni, dia menanamkan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran nanti 30 juzuk, keseluruhan isi kandungan Al-Quran itu semuanya didasari dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat-ayat hukum, walaupun ayat-ayat kisah tauladan, walaupun ayat-ayat ketauhidan, apa sahaja ayat yang terkandung dalam Al-Quran, asasnya ialah Allah itu wujud. Inilah yang tertanam dalam firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum tu, adakah Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu merupakan ayat yang pertama ataupun ayat yang kedua?
Alhamdulillahirabbil alamin tu ayat yang pertama ke atau ayat yang kedua? Okey. Sebenarnya dalam mazhab kita, Alhamdulillahirabbil alamin merupakan ayat yang kedua. Yang mana Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat yang pertama bagi suratul Fatihah. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kita solat wajib kita baca bismillah itu dengan jahar. Maksudnya imam membaca dengan terang, imam membaca dengan kuat, didengari oleh para makmum, kerana bismillah itu adalah merupakan sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Manakala dalam mazhab Hambali misalkan, mereka tidak menganggap bismillah itu sebahagian daripada ayat Al-Quran, ayat Fatihah. Maka ayat yang pertama bagi mereka adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Walau bagaimanapun, jumhur ulama, maksudnya semua mazhab, menyetujui bahawa surah Al-Fatihah mengandungi 7 ayat. Tak ada siapa pun dalam dunia ni, tak ada mana-mana ulama, mana-mana mazhab pun yang mengatakan surah Fatihah tu ada 6 ayat, tak ada. Semua kata 7. Cuma yang berbeza adalah cara mengira. Sebahagian ulama mengira bismillah itu ayat pertama. Sebahagian ulama mengira Alhamdulillahirabbil alamin itulah ayat yang pertama. Jadi bagi pandangan yang kedua yang mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah ayat yang pertama, maka ayat yang keenam ialah siratal ladzina an'amta alaihim, dan ayat yang ketujuh ialah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat ketujuh. Tapi bagi kita, ayat yang pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim, dan ayat yang ketujuh ialah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat yang ketujuh di sisi mazhab kita. Apa pun mazhab, apa pun pegangan orang umat Islam atas dunia ni, semuanya setuju bahawa Fatihah mengandungi 7 ayat. Cuma yang membezakan itu cara mengira saja. Baik, dasar yang kedua, menyebutkan kesimpulan sifat-sifat al-jalal, yakni kebesaran, dan sifat-sifat al-kamal, yakni kesempurnaan, sebagaimana yang terkandung dalam firman-Nya Ar-Rahmanir Rahim. Okey, dasar yang kedua, dalam surah Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala nak simpulkan, nak rumuskan sifat kebesaran dan kesempurnaan Dia. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha besar. Maka kebesaran dan kesempurnaannya itu disimpulkan atau diringkaskan, dirumuskan dalam satu ayat yang pendek yang hanya mengandungi 2 kalimah, iaitu Ar-Rahmanir Rahim. Itu ayat yang menyimpulkan tentang kekuasaan, kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi lah sifat Allah Taala, seperti maha memberi rezeki, maha mendengar, maha memelihara, maha menerima taubat. Banyaklah sifat-sifat Allah tu, tetapi diringkaskan, dirangkumkan kesemuanya dalam firman-Nya yang berbunyi Ar-Rahmanir Rahim. Itu dasar dia. Macam kita sekarang, kita SOP kita ni, keadaan sekarang, situasi kita dalam pandemik COVID-19 ni, banyaklah SOP-nya yang kadang-kadang berubah. Kadang-kadang boleh naik kenderaan 2 orang, lepas tu berubah pula boleh naik ikut bilangan kapasiti kenderaan. Sembahyang di masjid dulu terhad kepada 5 orang, sekarang boleh pula mengikut kapasiti masjid separuh daripada kapasiti asal. Dulu orang perempuan tak boleh, sekarang boleh pula.
Dulu kanak-kanak bawah 12 tahun tak boleh. Sekarang bawah 8 tahun pula tak boleh. Ini semua adalah undang-undang. Dalam rukun negara dirangkulkan ataupun disimpulkan, diringkaskan ke semua apa yang kita buat ni, SOP semua ni tersimpan dalam ungkapan yang berbunyi kedaulatan undang-undang. Kan ringkas tu rukun negara kan. Yang pertama apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. 5 rukun negara itu dia menyimpan makna yang sangat dalam. Jadi segala peraturan yang kerajaan gubal, termasuklah apa ni, undang-undang jalan raya, berhenti lampu merah ke, melintas di tempat melintas pejalan kaki ke, semua undang-undang yang dibuat oleh kerajaan itu dirangkumkan di dalam ungkapan yang berbunyi kedaulatan undang-undang. Begitulah kita katakan ayat yang ketiga surah Fatihah ini yang berbunyi Ar-Rahmanir Rahim. Walaupun ringkas, walaupun pendek, tetapi di dalamnya tersimpan, tersimpul segala sifat kesempurnaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita panggil dasar, dasar. Yang ketiga pula, dasar yang ketiga menyatakan kepada manusia akan hari kiamat yang padanya kelak ia akan menerima balasan amalannya sebagaimana yang tersebut di dalam firman-Nya Maliki Yaumiddin, supaya seseorang itu tidak menumpukan usahanya semata-mata mencari nikmat hidup dunia dan kelezatannya semata-mata. Dasar yang ketiga dalam surah Fatihah ini ialah dasar yang mengingatkan kita tentang keberadaan, yakni kewujudan hari akhirat, hari pembalasan, hari perhitungan, hari kita semua akan dihisap amalan kita. Hari itu pasti akan tiba. Hari itu wujud tanpa ragu-ragu. Dan Allah Subhanahu wa taala merupakan raja pada hari itu. Tidak ada raja yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di dunia ni tiap-tiap negara dia ada presiden, dia ada raja dia. Kalau di tanah Melayu, di Malaysia ni, tiap-tiap negeri ada raja, sultan masing-masing. Tetapi di hari akhirat kelak, tidak ada raja, tidak ada sultan, tidak ada Perdana Menteri, tidak ada presiden, tidak ada segala-gala penguasa, melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja yang merupakan Malik, pemilik ataupun raja yang menguasai Yaumiddin. Malik Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memiliki, yang mentadbir, yang menjadi ketua segala ketua pada hari kiamat kelak. Jadi dasar yang ketiga nak mengingatkan kepada kita bahawa dunia ini bukan tempat kita tinggal, tetapi dunia ini yang pasti adalah tempat kita meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Kalau dunia ni tempat kita tinggal, maka kita kena persiapkan tempat tinggal kita dengan sempurna, kena buat elok-elok. Pasal kita nak tinggal di sini. Kan, kalau kita pergi makan angin, kita pergi melancong, kita pergi umrah contohnya. Kita duduk di Madinah sekejap je. Kalau umrah mungkin duduk di Madinah 2 hari, mungkin 3 hari paling lama. Kalau musim haji mungkinlah kita duduk di Madinah tu mungkin 8 hari. Kemudian kita akan berpindah ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi sementara kita tinggal di Madinah itu yang mungkin 2 atau 3 hari itu, adakah patut kita menyediakan katil yang sempurna, beli cadar, beli bantal elok-elok, beli peti ais pula dah? Tak perlu semua tu. Kita cuma singgah sementara sahaja. Kita akan lebih lama berada di Mekah nanti. Yang tu semua orang faham, tak payah ajar. Dunia ni
tempat untuk kita singgah sementara sahaja, seketika sahaja. Sebab tu kalau kita buat kiraan, kalau kita buat pengiraan, sebenarnya orang yang hidup di dunia 60 hingga 70 tahun umurnya, bersamaan di akhirat nanti lebih kurang 1 jam setengah saja. Lebih kurang 1 jam setengah saja kehidupan dia di dunia ni. Sebab nisbah kehidupan akhirat, 1 hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Siapa yang hidup 1000 tahun di dunia ni, umur dia 1000 tahun, sebenarnya dia baru umur 1 hari di akhirat. Yang jadi senior kat dunia ni rupanya budak-budak kecil je, baru umur sehari. Umur sehari ni baby lah. Padahal di dunia 1000 tahun lah. 1000 tahun. Siapa hidup 1000 tahun? Mana ada manusia 1000 tahun kan? Melainkan zaman Nabi Nuh AS. Umur Nabi Nuh tu dikatakan 1080. 1080 Full HD. Tu umur dia. Umur Nabi Nuh AS. Panjang, maknanya cecah 1000 tahun. Kemudian bila dah zaman ke belakang ni, bukan sahaja umur makin pendek, bahkan jasad ataupun tubuh badan pun makin pendek dan makin kecil, makin kemetot. Makin kecil. Dulu saya ingat zaman saya sekolah dulu, tahun 80 kan, masa kita sekolah dulu, budak-budak darjah 5, darjah 6 masa tu dah besar dah. Darjah 5, darjah 6 tinggi macam orang dewasa, kaki berbulu dah masa tu. Zaman sekarang darjah 6, tingkatan 1 pun, tingkatan 2 pun masih macam budak-budak kecil. Maknanya fizikal manusia ni makin lama makin kecil. Sebab tu Nabi Adam AS tingginya sehingga 40 hasta. 40 ke 70. Dalam hadis Nabi tu beritahu ketinggian Nabi Adam AS. Maknanya tinggi. Kita sekarang berapa hasta tinggal? Kita tak sampai 4 hasta pun. Macam mana orang dulu boleh 10 kali ganda lebih tinggi pada kita? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan peraturan dunia ni begitu. Manusia semakin akhir zaman, umurnya semakin pendek dan tubuhnya pun semakin kecil. Kita menuju kepada pengakhiran umur dunia ni. Dia akan sampai hujung umur dunia ni, maka berlakulah kiamat kubra, kiamat yang besar. Kiamat sughra itu sentiasa berlaku. Kiamat sughra ni berlaku setiap minit, iaitu kematian. Kiamat sughra ni ialah kematian. Kematian ni berlaku setiap minit, setiap saat. Ada manusia meninggal seluruh dunia. Dah tu kalau tiap-tiap minit ada orang meninggal, busy benar lah malaikat Israel. Malaikat Israel yang tugasnya itu mencabut nyawa, maknanya busy benar lah dia. Tiap-tiap minit, tiap-tiap saat, sekejap lari ke Brazil, lepas tu patah balik ke Filipina. Ada pula orang meninggal di Cuba, pergi pula Venezuela, kena turun Papua Guinea, pergi pula Australia. Sibuk dia, tiap-tiap minit ada orang meninggal. Saya rasa penat ke tidak? Jangan tanya. Pasal soalan tu soalan yang tidak relevan. Malaikat tak sama macam manusia. Ketika Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah, Nabi naik ke langit pada malam peristiwa Isra' Mi'raj tu. Nabi naik ke langit dan Nabi dapat melihat kumpulan-kumpulan malaikat yang sedang melakukan ibadah kepada Allah. Ada di kalangan malaikat ni yang hidup dia daripada awal dia diciptakan, dia sentiasa rukuk kepada Allah tanpa henti, tanpa angkat kepala walaupun 1 saat. Rukuk sahaja tugas dia. Manusia mana boleh gitu? Sebab tu jangan samakan manusia dengan malaikat. Jangan tanya, kalau rukuk lama-lama tak lenguh ke pinggang dema tu? Jangan tanya, pasal tak sama. Dia boleh, ada malaikat yang berdiri, qiyam sepanjang-panjang zaman. Ada malaikat yang sujud sepanjang-panjang zaman. Dikatakan semua ibadat, bentuk ibadat malaikat itu
digabungkan dalam ibadah solat kita. Jadi sebenarnya ibadah solat yang kita kerjakan tu ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar, yang padanya terkumpul segala perbuatan ibadah para malaikat. Ramuan dia tu, ramuan solat yang kita kerjakan tu, rukuk, sujud, takbir, duduk, semua tu adalah ramuan ibadah malaikat-malaikat yang taat kepada Allah. Okey, terus. Dasar yang pertama tadi ialah menetapkan kewujudan Allah. Dasar yang kedua adalah menerapkan sifat-sifat kebesaran dan kesempurnaan Allah. Manakala dasar yang ketiga ialah menyatakan kepada manusia akan adanya hari kiamat. Terus dasar yang keempat, menerangkan tugas yang kerananya manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya, iyyaka na'bud. Sebab ibadat itu dengan segala jenisnya tak dapat tidak diperlukan oleh manusia kerana ia menghidupkan iman, menyihatkan tubuh, memperbaiki akhlak dan mensucikan jiwa. Baik. Dasar yang keempat ini dalam surah Fatihah, dasar yang keempat ialah dasar yang menerangkan tugas manusia. Kita punya misi kita. Kan mana-mana pertubuhan ke organisasi mesti ada visi dan misi. Visi manusia ni adalah untuk melakukan ibadah. Itu visi kita. Jadi dasar yang keempat surah Fatihah ini nak menerangkan kepada kita tentang tugas kita. Visi kita diciptakan oleh Allah ni, tugas kita untuk apa? Kenapa Allah ciptakan kita? Apa tujuan Allah ciptakan kita? Nak suruh kita makan caketiau? Nak suruh kita hirup cendol durian? Nak suruh kita main Zelo? Tak, itu semua sampingan. Tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadat. Inilah dasar yang terkandung dalam ayat iyyaka na'bud. Maksud dia, pengertian dia, terjemahan dia kita akan bincang dalam tafsir nantilah. Sekarang ni kita nak tengok dasar dulu. Kemudian pengarang kata tadi, kita ni adalah diciptakan oleh Allah untuk beribadat. Sebab apa? Sebab manusia ni dia tak dapat tidak mesti beribadat. Maknanya manusia ni mesti beribadat. Kerana dengan ibadat itu ada 4 kita punya hikmah di sebalik ibadah itu. Bila Allah perintahkan kita untuk beribadah, ada 4 benefit ataupun kelebihan yang kita akan dapat bila kita melakukan ibadah. Yang pertama, ibadah akan menghidupkan iman. Yang kedua, ibadah akan menyihatkan tubuh badan. Yang ketiga, ibadah akan memperelokkan ataupun memperbaiki akhlak. Dan yang keempat, ibadah akan membersihkan atau menyucikan jiwa kita. Jadi ini secara ringkas 4 kelebihan yang kita akan dapat bila kita melakukan ibadah. Syaratnya ibadat itu mestilah dilakukan dengan cara yang betul dan niat yang betul. Niat kena betul, cara pun kena betul. Sembahyang kerana Allah, betul. Tapi cara sembahyang pula tak betul. Sujud tak lipat jari kaki, dahi tertutup, tidal tak ada tumakninah. Walaupun solat kerana Allah, tetapi cara solat tak betul, maka dia tidak akan dapat mencapai objektif ibadah tadi. Yang 4 perkara tadi. Kalau kita buat ibadat dengan sempurna, maka kita akan dapat menghidupkan iman. Yakni keimanan, keyakinan kita kepada Allah itu sentiasa mekar, sentiasa subur. Kemudian lagi ibadah itu juga menyihatkan tubuh badan. Dengan sebab ibadah, maka tubuh badan kita menjadi sihat. Dan lagi ibadah itu memperbaiki akhlak. Orang yang beribadah kepada Allah, dia adalah orang yang sedar bahawa dirinya hamba kepada Allah. Maka seorang hamba, dia akan sentiasa taat kepada tuannya.
Seorang yang sedar bahawa dia adalah hamba Allah, maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang ditegah oleh Allah. Inilah yang akan menjadikan dia seorang yang elok akhlak. Sebab itu orang yang beribadat, akhlaknya akan jadi baik. Dan yang keempat, mensucikan jiwa. Orang yang melakukan ibadah, maka jiwanya, hatinya, nalurinya akan jadi bersih. Dengan iman yang hidup, tubuh yang sihat, akhlak yang baik dan jiwa yang bersih, jiwa yang suci, berhasillah kebahagiaan manusia, kebahagiaan perseorangan dan kebahagiaan orang-orang yang sejenis dengannya. Inilah hakikat kebahagiaan. Baik, dasar yang kelima, memperkatakan tentang kelemahan manusia, bahawa ia tidak akan dapat melakukan sesuatu pun melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala dan izinnya. Sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya, wa iyyaka nasta'in. Dasar yang kelima ni ialah dasar yang menerangkan tentang lemahnya manusia. Tadi dasar yang keempat tadi menerangkan tugas manusia. Apa tugas manusia? Ibadat. Dasar yang kelima menerangkan tentang lemahnya manusia. Kenapa manusia itu lemah? Kerana manusia itu sentiasa bergantung harap kepada manusia tak boleh hidup sendirian. Ni. Manusia dia tak boleh hidup seorang-seorang. Hatta nak makan nasi sepinggan, nak minum air secawan pun kita tak boleh hidup sendiri. Kalau kita beli air mineral, cuba bayangkan air mineral yang kita beli botol kecil itu 500 ml tu, berapa ratus orang yang telah terlibat membantu kita untuk kita minum air mineral tu. Siapa yang gali telaga mata air tu, siapa yang buat mesin gali tu, siapa yang kerja menggali tu, siapa pula nanti yang kerja buat tapisan membersihkan air tu, siapa pula yang packing botol tu, yang buat label botol, yang buat botol, yang tolong masukkan air dalam botol, yang tolong susun botol tu dalam kotak, siapa pula yang bawa lori, siapa pula yang angkut barang-barang, sehinggalah air tu akhirnya sampai ke tangan kita dan kita yang minumnya. Maknanya untuk buat satu perkara yang ringkas, yang simple macam tu pun manusia memerlukan bantuan sesama dia. Maknanya cooperation, saling bantu-membantu. Manusia tak boleh hidup keseorangan, tak boleh hidup bersendirian. Inilah yang diterapkan dalam dasar yang kelima, wa iyyaka nasta'in. Kita ni, hidup kita sentiasa memerlukan pertolongan, dan pertolongan yang paling sempurna, pertolongan yang paling besar adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami memohon pertolongan. Dasar yang keenam menerangkan bahawa perkara yang utama dihajati dan dipohonkan daripada Allah Ta'ala ialah memperoleh hidayah dan taufik ke jalan yang membawa kebahagiaan, dan cara melaluinya sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Kerana telah sedia ada berbagai jalan yang akan ditempuh, dan cara-cara melaluinya pula banyak, berbilang-bilang dan berlain-lain, disebabkan berlain-lain tabiat, adat dan hawa nafsu yang beraneka ragam. Dasar yang keenam menerangkan kepada kita ialah perkara yang paling utama untuk diminta, perkara yang paling penting untuk dipohon daripada Allah. Tadi kita mengatakan dasar yang kelima tadi, kita telah memahami bahawa manusia ni dia memerlukan, sifat manusia ni memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan, memerlukan dorongan. Manusia ni sifat dia memerlukan. Sebab tu kita minta pertolongan daripada Allah. Okey, itu dasar yang ke-5. Manakala dasar yang ke-6 menerangkan bahawa bila kita meminta pertolongan, bila kita menyatakan keperluan kita, maka sebesar-besar keperluan yang paling utama ialah memohon hidayah, petunjuk daripada Allah. Itulah perkara yang paling utama, yang paling besar yang kita mesti minta. Itu yang paling mustahak kena minta. Benda lain pun boleh minta pada Allah.
Kita boleh minta kesihatan, kita boleh minta harta, kita boleh minta bahagia, boleh minta ilmu, boleh minta zuriat. Banyak perkara kita boleh minta pada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang menyukai bahkan mencintai hamba-hamba yang banyak meminta kepada dia. Tuhan ni tak sama macam kita. Allah Azza wa Jalla, dia lebih suka apabila kita meminta kepadanya. Tak minta itu tanda sombong. Terbalik, manusia kan tak suka minta, orang minta. Sekali-sekala okeylah, tapi kalau tiap-tiap hari muka kau je minta. Semalam RM2, hari ni RM2, kemarin RM1. Asyik engkau je pau aku. asal pergi kantin je, asal pergi kedai kopi je, tak bawa duit, pinjam RM2, pinjam RM1. Manusia ni kalau sekali-sekala tak apalah minta tolong, tapi kalau dah kerap sangat, lama-lama tak suka, tak selesa. Ataupun datang-datang minta banyak-banyak. Sekali jumpa nak pinjam duit. Dia kata, dia tanya kita ada tak sikit nak minta tolong ni. Kita kata nak RM4. Dia kata ada dalam RM5,000 pun okey lah, nak beli telefon baru. Dia kata dengar-dengar iPhone baru, iPhone 12 tu dengar-dengarnya harga RM4,000 lebih. Kalau minta banyak-banyak, kita sebagai manusia ni kita rasa terbeban dan kita tak akan bagi. Melainkan kita kaya raya dan kita kenal dia, lainlah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia suka bila kita kerap minta, selalu minta, dan kita minta yang besar-besar. Apakah permintaan yang paling besar? Permintaan yang paling besar ialah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dia. Dan dasar yang terakhir, dasar yang ketujuh, mengarahkan manusia kepada memerhati dan memikirkan kisah-kisah umat-umat manusia yang telah lalu dan hal ehwalnya, supaya ia memilih akan apa yang menyebabkan kebahagiaan mereka dan berjaga-jaga serta menjauhkan diri dari apa yang menyebabkan kecelakaan mereka, sehingga dapatlah ia hidup di dunia ini dalam keadaan yang selamat dan berjaya mendapat nikmat yang kekal pada hari kiamat kelak dalam syurga Darussalam. Surah okey, sampai situ. Dasar yang ketujuh ini dasar yang mengarahkan manusia. Dasar yang membawa manusia untuk memerhati, mempelajari, mengambil iktibar, mengambil tauladan daripada kisah umat-umat yang terdahulu. Kita nak berjaya, mesti kita ikut jejak langkah orang yang telah berjaya. Kita nak menghindari daripada kegagalan, mestilah kita tengok dan dengar dan belajar, mengambil iktibar, mengambil teladan daripada orang yang pernah gagal. Katakan kita meniaga, katakan kita kita bekerja sebagai apa pun, seorang guru, seorang kerani, apa pun kerja kita. Kalau kita meniaga misalkan, kita kena tahu bagaimana, apa yang menyebabkan orang meniaga jadi rugi. Kalau kita meniaga misalkan kita jual buku, apa yang menyebabkan peniaga buku boleh jadi rugi, boleh gulung tikar. So kita avoid, kita mengelakkan daripada perkara tersebut. Jadi penting bagi manusia untuk mengelakkan kegagalan, maka belajarlah daripada kegagalan orang dahulu. Begitu juga untuk mendapatkan kejayaan, maka belajarlah daripada orang-orang yang telah berjaya. Inilah intipati dasar yang terkandung dalam ayat Siratal ladzina an'amta alaihim sehingga akhir. Inilah 7 dasar yang terkandung dalam surah Fatihah. Dasar yang pertama tadi apa? Dasar yang pertama adalah menetapkan kewujudan Allah. Dasar yang kedua untuk menyebutkan kesempurnaan dan kebesaran Allah. Dasar yang ketiga, dasar yang mengingatkan, menyatakan kepada kita tentang adanya hari kiamat. Dasar yang keempat, dasar yang menerapkan kepada kita visi, tujuan kita hidup. Dasar yang kelima adalah dasar yang menyatakan tentang kelemahan manusia. Manusia ni lemah. Dasar yang keenam, dasar yang menerapkan kepada kita tentang kepentingan hidayah. Hidayah adalah perkara yang paling utama untuk dipohon. Dan dasar yang ketujuh, dasar yang mengarahkan kita untuk mengambil pelajaran, tauladan, iktibar
daripada umat-umat yang terdahulu. Inilah 7 dasar yang terkandung dalam surah Fatihah. Surah ini dinamakan juga sebagai As-Sab'ul Mathani. Maksud Sab'ul Mathani itu apa? Maksudnya 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang. Bacaannya dalam sembahyang yang berbilang-bilang rakaat, atau 7 dasar yang diulang-ulang, huraian dalam Al-Quran. Nanti sebenarnya perkataan As-Sab'ul Mathani ini ada dalam surah Hijr, ada dalam Al-Quran. InsyaAllah jika diizinkan Allah, sampai masanya nanti kita akan bicarakan tentang apakah maksud di sebalik ungkapan As-Sab'ul Mathani. Rasulullah SAW pernah menyatakan kelebihan surah ini dengan sabdanya yang bermakna, tidak ada dalam kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah satu surah yang sama kelebihannya seperti Ummul Quran. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW telah pernah menegaskan bahawa dalam banyak-banyak kitab yang pernah Allah turunkan, sejak daripada Zabur, Taurat, Injil dan segala suhuf yang pernah Allah turunkan, belum pernah ada satu surah yang kelebihannya, keistimewaannya melebihi kelebihan suratul Fatihah. Sebab tu surah Fatihah ni dalam kaedah rawatan Islam, dalam ilmu perubatan Islam, surah Fatihah ni juga disebut sebagai penawar 1000 penawar 1000 guna. Penawar 1000 guna. Digelarkan surah Fatihah ini sebagai penawar 1000 guna. Almarhum Dr. Haruddin dulu semasa dalam kelas, dalam pelajaran ketika mengajar ataupun ketika praktikal pun, dia selalu sebut, dia tak sebut kata baca Fatihah. Dia kata bacalah penawar 1000 guna. Faham sendirilah. Bila dia kata penawar 1000 guna tu, itulah surah Al-Fatihah. Menunjukkan kepada kita bahawa surah Fatihah ni surah yang banyak kelebihannya. Dengan surah Fatihah itu, orang yang kena bisa pun boleh sembuh. Dengan surah Fatihah itu, orang yang gila pun boleh sembuh. Dengan surah Fatihah itu, macam-macam kesusahan, kepayahan, kesempitan Allah Subhanahu Wa Taala boleh angkat dengan berkat surah Fatihah. Banyak kegunaan surah Fatihah, ya. Demikianlah kelebihan surah Al-Fatihah yang diwajibkan kepada orang yang mengerjakan sembahyang membacanya sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam jika ia tidak musafir. Kalau kita kira bilangan rakaat sembahyang kita ni, sembahyang subuh 2 rakaat, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 3, 2, 4, 4, 3, 4. Jumlahnya 17. So 17 rakaat ni ialah kewajipan semua orang. Kalau tambah lagi yang solat sunat, maka lebih daripada 17 kali kita akan membaca surah Fatihah setiap hari. Dulu saya pernah buat kajian rawak. Saya pernah buat kajian secara rambang gitulah. Purata kita baca Quran, kita baca Fatihah sehari berapa kali? Puratanya katalah 20 kali. Maknanya kalau 20 kali sehari kita baca Fatihah, maknanya dalam sebulan kita akan baca sebanyak 600 kali. Sekurang-kurang 600 kali. Mungkin lebih. Mungkin 620, 630, 650. Mungkin lebih. Tapi kita kira yang minima. Sebulan kita baca 600 kali. Kalau 600 kali sebulan, maknanya setahun kita baca sebanyak 7,200 kali. 7,200 kali Al-Fatihah kita baca dalam setahun. 7,200 kali dalam masa setahun. Kalau dalam masa 5 tahun, kalau dalam masa 5 tahun, kalau masa 10 tahun, kalau umur kita ni dah 50 tahun, kemungkinan kita dah baca Al-Quran, kita dah baca Fatihah ni lebih daripada 500,000 kali kemungkinan. Menunjukkan kepada kita bahawa surah Fatihah ni adalah satu surah yang sangat rapat, sangat dekat dengan kita, sehingga kita membacanya berulang-ulang kali. Banyak lagi perkara-perkara yang akan kita kongsikan berkenaan surah Fatihah nanti. Bila kita masuk dalam tafsir, dalam terjemahan surah Fatihah nanti, kita akan tengok terjemahan daripada ayat ke ayat, dan kita akan cuba rungkaikan maknanya, pengertiannya, apa yang tersurat dan apa yang tersirat di sebalik surah yang kita baca sampai 30 kali sehari ini. Ya, insya-Allah. Sekadar itu dulu untuk sesi kita yang pertama ni, sesi pengenalan ni. Mudah-mudahan ada faedah yang baik, yang banyak untuk kita semua, insya-Allah.
Saya ingat masa untuk soal jawab tu mungkin kita ringkaskan. Saya buka 3 minit. Sekarang dah 10.27 10.27. Kita buka 3 minit. Oh, asbabun nuzul. Bismillah. Apakah asbabun nuzul surah Fatihah ini? Surah Al-Fatihah ini adalah surah yang diturunkan di Mekah. Baik. Ada setengah ulama berpendapat bahawa surah Fatihah adalah satu-satunya surah yang turun sebanyak 2 kali. Semua surah turun sekali je, semua ayat turun sekali je, tapi surah Fatihah turun 2 kali. Sekali turun di Makkah, sekali turun di Madinah. Okey. Turunnya surah Fatihah ini, asbabun nuzul ataupun sebab turun surah Fatihah ini tidak dinyatakan secara khusus, tetapi surah Fatihah ini dia turun sebagai satu jawapan ringkas kepada orang-orang yang mempersoalkan kepada Nabi SAW tentang matlamat ataupun visi ke mana Nabi di Mekah. Nabi mula-mula berdakwahkan di Mekah. Jadi bila Nabi mula menarik manusia kepada Islam, ramai orang masuk Islam. Di peringkat itu Nabi menerima tentangan yang kuat. Orang Islam belum ramai lagi. Nabi ditentang dengan kuat, penentangan yang hebat. Orang tindas Nabi, tindas orang-orang yang masuk Islam. Jadi ketika itu orang-orang cerdik pandai di Mekah ni macam-macam tanya, macam-macam yang mereka petikaikan tentang agama tauhid ni, tentang agama yang Nabi bawa ni. Maka bila mereka tanya macam-macam soalan, turun surah Fatihah ni, maka Nabi membacakan 7 ayat ini sebagai jawapan balas secara umum semua persoalan yang mereka pertikaikan tentang agama Allah. Jadi boleh kita katakan asbabun nuzul surah Fatihah ni sebagai menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan ataupun tohmahan-tohmahan orang-orang musyrikin tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Turun Fatihah, maka dia menjawab dan menerangkan dasar agama ini. Wallahu a'lam. Boleh type, boleh tanya melalui chatting, ataupun siapa-siapa yang nak tanya pun boleh buka mic sekarang. Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya, insya-Allah dalam masa 2-3 minit ni. Sekarang ni yang sedang online kita dalam Skype ada 37 orang Saya ucapkan terima kasih pada semua yang beri kerjasama, yang tutup mikrofon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Ustaz, saya nak tanya, yang ayat ke-7 tu dia tujukan pada orang-orang kafir ataupun orang-orang Islam yang ingkar? Itu saja. Okay. Terima kasih Rozimi. So ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim, adakah ayat itu ditujukan kepada orang kafir ataupun orang kafir saja ataupun orang Islam juga? Baik. Dalam bahasa Arab ada istilah yang dipanggil badal. Badal ni maksudnya gantian yang menerangkan. Contohnya begini. Contohnya saya kata tolong beli tongkat. Saya bagi duit, saya kata tolong beli tongkat. Nanti orang yang terima duit daripada saya tu mungkin dalam kepala dia tertanya-tanya, nak beli tongkat untuk siapa? Tongkat yang macam mana? Orang patah kaki ke? Ataupun nak bagi pada sahabat kita dekat MAB ke apa? Tongkat macam mana? Tongkat jenama apa? Yang bentuk macam tak, banyak persoalan dah. Jadi bila persoalan-persoalan itu datang, maka dia memerlukan badal, dia memerlukan huraian.
Tongkat tu tongkat macam mana? Pendetailan, perincian. Baik. Ayat 7 adalah perincian kepada ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Okey. Apakah jalan yang lurus itu? Kita minta Allah tunjuk kepada kita jalan yang lurus. Soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus itu? Jalan yang bagaimana? Maka ayat yang ketujuh itu menghuraikan, memperincikan jalan yang lurus itu ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ayat yang ketujuh itu adalah ayat yang memperincikan permintaan dalam ayat yang keenam. Ayat 7 itu adalah perincian kepada permintaan dalam ayat ke-6. Nanti dalam terjemahan nanti, dalam sesi tafsir nanti, kita akan tengoklah ayat yang ke-7 itu di dalamnya ada iktibar. Kan bila kita nak minta jalan, nak minta Allah tunjuk jalan, tentulah jalan yang elok. Jalan yang elok tu macam mana? Jalan yang elok itu siapa yang pernah laluinya? Jadi kalau kita nak jalan yang elok, maknanya kita minta kita dihindarkan dari perjalanan yang tak elok. Jalan tak elok macam mana yang minta kita hindarkan tu? Jadi ada dua jalan. Jalan yang elok tu macam mana? Jalan yang tak elok tu macam mana? Semuanya itu akan dirungkaikan nanti dalam terjemahan ayat yang ketujuh nanti, insya-Allah. Terima kasih pada yang bertanya, Rozimi tadi. Saya rasa setakat tu je dulu. Tak ada apa-apa soalan lagi. Okey, jika ada apa-apa persoalan ataupun apa-apa cadangan yang terfikir kemudian, boleh tinggalkan di ruangan chatting ini. Ini room yang kita buka ni, kelas tafsir dan hadis 40 ni, ruangan ini platform ini kita buka sebagai medium untuk kita berinteraksi. Kita kuliah kat sini, kita bersembang pun kat sini, kita nak beri buah pendapat, nak bagi cadangan pun boleh kat sini, nak bertanya pun boleh kat sini. Sekarang ni, buat masa sekarang ni, saya lah yang akan cuba untuk bantu tuan-tuan bagi penerangan, jawab soalan dan sebagainya. Nanti insya-Allah akan ada ustaz lain yang akan mengajar hadis 40 nanti. Dia pun boleh sama-sama boleh bantu untuk menerangkan, merungkaikan apa-apa permasalahan yang kita kongsikan di sini nanti. Jadi jangan segan silu, jangan rasa malu, boleh kongsikan, boleh cadangkan apa-apa saja di ruang ni. Kita akan sentiasa berjumpa di sini. Setidak-tidaknya kalau tak seminggu sekali, tak sebulan sekali pun, bila-bila pun kita boleh tulis, tinggalkan apa-apa komentar kat sini. Saya memang sentiasa gunakan Skype. Jadi saya akan tengoklah. Jadi semasa ada mesej, ada apa-apa pesanan ditinggalkan, saya akan baca insya-Allah. Wallahu a'lam. Pada itu dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah. Terima kasih pada yang beri perhatian semua. Cikgu Mat, ada apa nak tambah? Untuk kelas kita yang akan datang ni, kita buat minggu keempat ya. Minggu akhir bulan Mac, minggu yang keempat lah, insyaAllah. Ya betul. Bulan depan, bulan Mac, bulan 3 nanti, bulan 3 kita pada hari Jumaat, minggu hari yang Jumaat. Selepas Isyak macam ni, insyaAllah. Kalau apa-apa perubahan, kita akan maklumkan dalam ni lah, dalam grup ni lah, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau ikutkan bulan Mac nanti, Jumaat keempat jatuh pada 26 hari 26. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Baik, sekarang itu dulu kita tangguhkan dulu pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Assalamualaikum. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan di al-asr اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم انفعنا
وانفعنا وعلمنا مما ينفعنا ربنا زدنا علما فهما برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله